What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berborak berkenaan dengan One Piece. So, Cross Guild merupakan tajuk bagi chapter yang ke-1056 yang merujuk kepada nama satu organisasi baharu yang telah diasaskan oleh The New Yonko bagi The Genius Jester dan diterajui oleh dua former Shichibukai yang sangat-sangat digeruni, which is Dracula Mihawk, the strongest swordsman in the world, dan juga Sir Crocodile, the former leader of Barakwork. Tajuk chapter ni sahaja pun sudah cukup hype untuk kita semua. Apatah lagi isi kandungan yang terdapat dalam chapter pada kali ini yang penuh dengan pendedahan-pendedahan yang menarik dan juga misterius-misterius yang menyebabkan kita sebagai peminat One Piece semakin tertanya-tanya dan sekaligus menyebabkan penteori-penteori One Piece lebih bersemangat untuk membongkarkan misteri-misteri yang telah ditinggalkan oleh Oda Sensei dalam chapter yang ke-1056 pada kali ini. So guys, dalam video pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua analisis chapter yang ke-1056 ini untuk kita melihat dengan lebih teliti maklumat yang kita dapati daripada chapter ini dan kita sama-sama mengupas informasi tersebut. And kalau korang juga ada informasi yang menarik yang korang nampak yang mungkin aku tak masukkan dalam video kita pada kali ini, jangan malu-malu dan jangan segan untuk kongsikan perkara tersebut di ruangan komen di bawah. Okay, so jom, let's proceed with the content. Baiklah, dalam cover page chapter pada kali ini kita dapat tengok satu pertembungan antara salah seorang daripada tiga Sweet Commanders Big Mom, iaitu Charlotte Katakuri bersama dengan Charlotte Oven menentang keempat-empat anak Vinsmoke. Dan menurut maklumat terkini yang kita dapati daripada spoiler untuk chapter yang ke-1057 yang akan datang, keempat-empat ahli Germa 66 ini akan diselamatkan oleh Caesar Clown untuk meloloskan diri daripada Katakuri dan juga Oven. Dah elok dah tu. Dah cukup dah semua peralatan yang ada untuk memasak kat situ. Mochi si Katakuri tu sebagai bahan, oven pula untuk membakar, dan Caesar pula boleh disupplykan gas untuk si oven tu kan. Bolehlah jadi Germa 66 rice cake lah kan jawab dia. Bercanda aja guys. Dan kita dapat tengok pada muka surat yang pertama chapter 1056 ini, keadaan Raizo dan Shinobu telah menjadi seakan-akan satu mayat hidup setelah diserap nutrisinya oleh si Aramaki the Ryukugyu dalam chapter yang lepas, dan kini mereka sedang dirawat oleh Dr. Miyagi dan juga Missy Tristan. Dan kita juga akhirnya didedahkan bahawa ternyata sebab Kinemon sebenarnya tidak menyertai perlawanan antara Red Scabbard Yamato dan Momonosuke menentang Admiral Aramaki the Ryukugyu bukannya disebabkan oleh lukanya yang masih belum sembuh daripada peperangan tempoh hari, akan tetapi disebabkan oleh dia sedang berdating dengan isteri dia Otsuru di wilayah Kuri. Kinemon sangat-sangat menyesali perbuatannya tersebut dan meminta maaf kerana tidak turut berjuang bersama-sama mereka. Namun demikian, Nekomamushi telah menenangkan Kinemon dengan mengatakan bahawa segala-galanya telah berakhir dan Momonosuke lah yang telah menjadi asbab kesan daripada pertempuran tersebut dapat diminimaliskan. Padahal orang tak tahu yang sebenarnya Shanks yang telah menghalau Ryukugyu daripada bumi Wano dengan Haoshoku Haki Advance milik dia. Dan untuk part Kinemon ni juga, apa yang lawaknya dalam chapter pada kali ini adalah kita dapat tengok dalam muka surat yang ke-6, dia seorang je yang tak sedar bahawa Tengoyama Hitetsu tu adalah Kozuki Sukiyaki, sedangkan kesemua Red Scabbard yang lain dah lama tahu akan hal tersebut. Benda lah si Kinemon ni. Tapi kan mungkin sebab kenapa dia tak perasan tentang watak sebenar Tengoyama Hitetsu ni adalah disebabkan oleh dia telah pun dihantar, adalah alasan sikit kan, untuk mengembara 20 tahun ke masa hadapan bersama-sama dengan Momonosuke. So make sense lah juga kan kalau dia tak sedar kan. Kalau nak compare dengan watak Denjiro dan Kawamatsu yang sememangnya habiskan masa 20 tahun tu berada kat Wano je kan. Alright, seterusnya antara maklumat yang menarik juga adalah kita mendapati bahawa Carrot telah dilantik oleh Nekomamushi, the ruler of the night, dan juga Inuarashi, the ruler of the day, untuk menjadi pemerintah yang seterusnya yang akan mengetuai bangsa-bangsa Mings yang tinggal di Pulau Zou. Hal ini demikian kerana Nekomamushi dan Inuarashi telah membuat keputusan untuk terus tinggal di Wano dan berkhidmat sebagai samurai setia Kozuki Momonosuke untuk bersama-sama menjaga dan melindungi penduduk Wano daripada sebarang ancaman yang bakal tiba. So guys, apa yang menariknya adalah sebelum ni dalam video aku yang bertajuk Next Mugiwara Grand Fleet After Wano pada 5 bulan yang lepas, aku ada berspekulasi bahawa Luffy bakal mempunyai satu Grand Fleet baharu daripada Pulau Zou yang bakal diketuai oleh Nekomamushi dan Inuarashi. Walaupun spekulasi aku tentang ketua Grand Fleet tersebut telah pun meleset namun berkemungkinan besar yang Grand Fleet Mugiwara daripada
Pulau Zou masih akan tetap terbentuk memandangkan sekarang Carrot yang telah mengetuai dorang. Dan sememangnya kita semua sedia maklum bahawa Carrot telah pun membina satu hubungan baik dengan Monkey D. Luffy dan nakamanya selama ini, dan memandangkan mendiang Pedro sendiri telah mengorbankan dirinya untuk membenarkan Mugiwara Pirates untuk terus maju dan berpesan kepada Carrot untuk terus menyokong pertualangan Luffy dalam chapter yang ke-877 yang bertajuk Bittersweet, muka surat yang terakhir. Maka in my thought, sudah pasti Carrot dan penduduk Zou yang lain akan berada di bawah naungan bendera bajak laut topi jerami untuk merealisasikan legasi yang telah ditinggalkan oleh Pedro sekaligus menjadi Mugiwara Grand Fleet yang seterusnya. Kemudiannya pada muka surat yang ke-7 pula, ada satu perkara menarik yang telah dikatakan oleh Kozuki Sukiyaki kepada Momonosuke, Hiyori dan Red Scabbard, yang mana untuk kata-kata daripada Sukiyaki ni ada sedikit perbezaan dan percanggahan informasi antara official translation dengan TCB Scans translation. Kalau kita tengok dalam TCB Scans, Sukiyaki mengatakan bahawa there may be something I can shed light on, yang menunjukkan kepada kita seolah-olah ada maklumat rahsia yang ingin dibongkarkan kepada Momonosuke dan yang lainnya, seperti maklumat tentang negara kuno Wano, Road Poneglyph dan juga Ancient Weapon Pluton. Akan tetapi kalau kita merujuk kepada Shusha Manga Plus pula, Sukiyaki mengatakan bahawa I have things that I can teach you, yang lebih membawa maksud untuk mengajar sesuatu yang lebih umum dan bukanlah satu rahsia. Misalnya seperti mengajar cara untuk memimpin sesebuah negara dan cara untuk menempa pedang, memandangkan Kozuki Sukiyaki merupakan salah seorang daripada blacksmith yang hebat yang telah berjaya untuk menghasilkan pedang Ameno Habakiri dan juga ilmu-ilmu berpedang miliknya. Maka sudah tiba masanya untuk dia menurunkan segala ilmu yang ada padanya kepada Momonosuke, Hiyori dan The Red Scabbards agar ilmu tersebut tidak mati di telan zaman. Kemudian antara perkara yang menarik juga bagi aku dalam muka surat yang ke-7 ni adalah reaksi Franky setelah mendengar tentang kewujudan Pluton yang sedang berehat di bumi Wano. Kita dapat tengok yang Franky sangat-sangat terkejut apabila mengetahui hal tersebut, dan bahkan dia sendiri mengatakan bahawa dia tak percaya yang Ancient Weapon Pluton tersebut benar-benar wujud. Sememangnya reaksi daripada Franky ni sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan. Maksud aku macam ni, kalaulah ada orang yang paling percaya dan beriman dengan kewujudan Pluton ini, orang itu tak lain dan tak bukan adalah Franky. Kenapa aku berpendapat sedemikian? Adalah disebabkan dialah orang yang pernah melihat sendiri blueprint Pluton tersebut dengan mata kepala dia sendiri yang telah ditunjukkan oleh Tom the Shipwright kepada Franky dan Iceberg dalam manga pada chapter yang ke-355 muka surat 11. Bahkan Franky lah watak yang telah diamanahkan oleh Iceberg untuk menjaga blueprint tersebut daripada terlepas kepada orang lain, dan Franky sendirilah juga yang telah membakar blueprint tersebut. Jadi apabila melihat reaksi Franky dalam chapter yang ke-1056 pada kali ini, membuatkan aku wondering kenapa Franky sendiri mengatakan bahawa dia tak boleh nak percaya yang Pluton itu benar-benar wujud. Well, aku personally berpendapat bahawa sebab kenapa Franky mengatakan sedemikian adalah kerana konten yang terdapat dalam blueprint itu sendiri. Maksud aku macam ni, dalam chapter yang ke-355 muka surat 11, setelah Tom menunjukkan blueprint tersebut kepada Cutty Flam dan Iceberg, Cutty Flam yakni Franky sendiri mempersoalkan bahawa adakah manusia mampu untuk mencipta sesuatu senjata yang sehebat ini. Akan tetapi selepas melihat blueprint itu buat beberapa ketika, Franky sendiri yang telah mengajak Iceberg untuk cuba mencipta kapal tersebut. Pelik kan? Mula-mula dia kata yang manusia tak mampu cipta, lepas tu dia sendiri pula yang nak cuba cipta. So bagi aku, kenapa Franky mengatakan kedua-dua hal yang demikian adalah kerana gambar rajah yang terdapat dalam blueprint tersebut. Masa aku macam ni, masa mula-mula dia lihat gambar rajah Pluton tersebut, dia sangat kagum dengan kehebatan struktur Pluton itu sendiri, sehingga dia berpendapat yang tiada manusia yang mampu mencipta sebuah kapal senjata sehebat itu. Akan tetapi setelah melihat senjata-senjata yang terdapat dalam kapal itu adalah mampu untuk dihasilkan, contohnya mungkin macam meriam dan sebagainya, maka dia pun ajak Iceberg untuk cuba mencipta kapal tersebut. Namun demikian, Franky, Iceberg dan Tom sendiri pun tidak pernah faham apa yang tertulis dalam blueprint tersebut dan hanya melihat gambar rajah yang ada sahaja. Dan memandangkan mereka sememangnya shipwright yang hebat, maka mereka mampu untuk memahami gambar rajah yang terdapat dalam blueprint tersebut. Macam itulah argument dia. Mungkin korang pelik kenapa pula Tom, Iceberg dan Franky tak faham blueprint tu. Well, aku personally berpendapat demikian adalah disebabkan oleh blueprint ini adalah blueprint senjata kuno yang telah diwariskan kepada shipwright sejak 800 tahun dahulu lagi. So aku yakin yang tulisan yang terdapat dalam blueprint tersebut adalah tulisan dengan font yang sama yang terpahat pada Poneglyph. Sebabnya kita dapat tengok dalam manga pada chapter 355 muka surat yang ke-12, panel yang terakhir, Tom telah mengatakan bahawa satu lagi perkara yang dirisaukan olehnya adalah tentang Nico Robin, dan kita juga dapat tengok dalam Arc Water 7 hanya selepas berjaya untuk mendapatkan Nico Robin untuk menyertai mereka lah baru ejen-ejen CP9 mula untuk bertindak mendapatkan blueprint Pluton tersebut daripada Iceberg, menunjukkan bahawa tanpa
Tanpa Nico Robin yang mampu untuk membaca tulisan poneglyph, maka blueprint itu tidak akan ada gunanya kerana tiada orang lain yang mampu untuk menafsirkan tulisan tersebut melainkan the only survivor of Ohara, the Demon Child, Nico Robin. Sebab itulah kenapa dalam manga chapter yang ke-1056 pada kali ini, Frankie sangat terkejut apabila mengetahui yang Pluton benar-benar wujud dan berada di bumi Wano kerana sekalipun pernah melihat blueprint Pluton itu sendiri, namun disebabkan oleh tidak mampu untuk mentafsirkan tulisan yang terdapat padanya, Frankie beranggapan bahawa ia hanyalah sekadar sebuah cerita turun-temurun yang diwariskan kepada pembuat kapal Water 7. Aku juga berpendapat bahawa sebenarnya isi kandungan dalam blueprint tersebut menceritakan tentang sejarah Pluton dan di manakah senjata kuno itu berada, dan sebab kenapa ianya dijaga oleh Shipwright Water 7 adalah untuk mengalihkan perhatian mereka-mereka yang mencari Pluton daripada tempat sebenar Pluton itu berada, iaitu Wano. Dan ternyata segala usaha Shipwright Water 7 ini telah berjaya apabila Frankie akhirnya telah membakar blueprint tersebut betul-betul di depan mata agensi P9, sehingga kan World Government menganggap bahawa Ancient Weapon Pluton benar-benar telah lenyap daripada dunia ini dan tidak mampu untuk dibangkitkan lagi. Buktinya, walaupun dalam The Raid on Onigashima ada beberapa agensi P0 yang berada di negara Wano, namun mereka langsung tidak mencari Ancient Weapon Pluton tersebut di negara Wano, sedangkan semasa peperangan itu berlangsung, diorang bukannya buat apa pun, diorang just main damaji je kan. Jadi ini menunjukkan bahawa misi Tom, Iceberg, Frankie dan Shipwright yang sebelumnya untuk mengalihkan perhatian mereka yang mencari Pluton dari negara Wano telah pun berjaya dengan meletakkan blueprint tersebut di Water 7 yang merupakan sebuah tempat yang sinonim dengan perkapalan. So guys, macam mana menurut kalian pula? Please drop your comment down below. Okay? Kemudiannya antara persoalan yang menarik untuk kita bincangkan juga adalah ke manakah hala tuju Law, Kid dan Luffy selepas ini. Maksud aku, pulau mana yang mereka nak tuju? Bagi aku, untuk Eustace Captain Kid, aku berpendapat yang dia mungkin akan terus menuju ke Fullerlit Island, yakni markas the remaining Yonko Blackbeard Marshal Detach. Hal ini demikian kerana kita dapat tengok yang Eustace Captain Kid ni telah mencabar ke semua Yonko yang ada. First, dia telah masuk ke dalam kawasan Big Mom dan berjaya untuk mendapatkan salinan root poneglyph milik Big Mom yang dikatakan oleh Kid telah diambil daripada salah seorang General Big Mom. Kemudiannya dia telah masuk ke dalam sarang Yonko Shanks dan akhirnya telah menyebabkan dia kehilangan hampir sebelah daripada tangannya setelah tewas dengan Shanks. Dan yang paling latest, dia telah pun gagal untuk menewaskan Kaido dan telah dipenjarakan di prison Mine Udon sebelum kedatangan Pirate Mings Ninja Samurai Alliance. So seorang je lagi Yonko yang dia belum cabar, which is Blackbeard. Pause kejap. Mungkin ada antara korang yang terfikir kenapa dia tak nak pergi serang. Bagikan Yonko juga sekarang. Jawapannya adalah disebabkan oleh, kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1056 pada kali ini bahawa salah satu matlamat Kid juga adalah untuk mengumpulkan salinan road poneglyph. Dan menurut Oda dalam Road to Laugh-Tale volume 1 muka surat 9, salah satu pula yang dikatakan oleh Oda merupakan lokasi bagi poneglyph yang terakhir adalah Fullerlit Island. Sebab itulah kenapa aku lebih cenderung untuk mengatakan bahawa Destiny Eustace Captain Kid yang seterusnya adalah markas Blackbeard. Untuk Luffy pula, aku berpendapat bahawa Luffy akan menuju ke Pulau Elbaf, memandangkan pulau ini merupakan salah satu destinasi yang sangat ingin dituju oleh Luffy dan juga Usopp. Dan untuk Law ni aku tak boleh nak tentukan sebab watak Law ni misterius sikit. So menurut korang, ke manakah agak-agaknya destinasi Law yang seterusnya? Akhir sekali yang aku ingin kongsikan kepada korang semua adalah berkaitan dengan killer yang dilihat seakan-akan mampu untuk membaca poneglyph dalam muka surat yang ke-16 chapter 1056 ini. Untuk part ni aku mempunyai idea dan teori yang sama seperti mana yang telah dikongsikan oleh seorang YouTuber One Piece dari negara jiran yang mana channel tersebut bernama Tamagon Park. Dalam videonya yang bertajuk "Inilah Sosok dengan Luka Bakar", dimaksudkan Kid yang terhubung ke One Piece. Killer bisa membaca poneglyph. Tamagon ada berteori bahawa Kid adalah daripada ras ataupun bangsa bermata tiga yang mampu untuk membaca tulisan daripada poneglyph. Yelah, lagipun kalau kita tengok dalam grup Kid Pirates ni, tak ada pun watak yang mampu untuk membaca poneglyph ni. So macam mana dia orang nak translate kopi poneglyph yang Law bagi dekat diorang tu kan? Yelah, untuk Heart Pirates pun memang diorang tak ada kru yang mampu untuk baca poneglyph, tapi berkemungkinan Robin telah pun menterjemahkan poneglyph tersebut dekat Law sebab diorang lah yang telah menjumpai root poneglyph dalam ruangan rahsia di bawah tanah istana Wano sebelum ni kan. So untuk kru Kid ni tinggal killer je lah calon yang sesuai untuk membaca poneglyph, memandangkan kita pun belum pernah didedahkan dengan wajah sebenar killer tanpa topeng. Even masa dia menjadi Kamazo pun dia membalut mukanya dengan bandage. Tambahan pula, Kid pernah kata yang dia akan bunuh sesiapa sahaja yang mentertawakan killer. So apa sebab orang nak tertawakan killer kalau bukan sebab apa yang terdapat di bawah topengnya? Yalah, sebab Charlotte Pudding masa kecil dulu pun sering disisihkan oleh mereka yang seusia dengannya disebabkan oleh mata ketiganya. So possibly apa yang disembunyikan oleh Oda di bawah topeng killer adalah mata ketiga killer. Nanti dulu guys, kalau korang perasan, ada 3 perkara besar yang aku tak perinci
rincikan dalam video kita pada kali ini, iaitu tentang watak a certain someone yang dikatakan oleh Karibu, cross guilt milik Bagi, dan a man with a burn scars yang dikatakan oleh Kate. Untuk ketiga-tiga perkara ini, aku insyaAllah akan bincangkan dalam video yang seterusnya, disebabkan oleh tajuk-tajuk ini akan dikupaskan dengan lebih detail dalam video tersebut. So, stay tune guys dengan channel ini dan jangan lupa untuk turn on that notification button. Okay? So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, dan aku harap sangat korang dapat bantu aku untuk aku capai 150,000 subscribers dalam masa yang terdekat dengan cara yang korang mampu. InsyaAllah berjumpa dalam video yang akan datang, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi